Assalamualaikum, hai penonton setia Nona. Selamat Hari Pekerja. Baiklah, meneruskan episod istimewa Nona dari negeri ke negeri. Minggu ni saya nak bawa anda lawat ke negeri kelahiran saya, iaitu Perak Darul Rizwan. Dan Perak sememangnya terkenal dengan khazanah buminya, kepelbagaian dan keunikan budayanya. Selain itu, negeri Seladang ini juga turut mempunyai pelbagai tempat menarik untuk dilawati. Jadi, selama 1 jam ni, saya akan membawa anda menjelajah ke beberapa tempat tarikan utama di Perak. Selain itu, paling istimewa, kita akan bersama dengan isteri Menteri Besar Perak. Jadi, sambil anda berehat dan bersantai di rumah bersempena dengan cuti umum ni, apa kata anda terus bersama dengan Nona sehingga ke penghujung rancangan? Baiklah, moh kita jalan-jalan dulu. Jikalau anda mencari tempat meluangkan masa yang berkualiti bersama keluarga sambil dikelilingi alam semula jadi, Patro atau Perak Agrotourism Resort yang terletak di antara Mukim Tanjung Tualang daerah Kinta dan Mukim Kampung Gajah daerah Perak Tengah adalah tempat yang harus anda kunjungi. Patro ialah projek agrotourism yang dijalankan oleh ACDC untuk mempromosikan kawasan yang sedia ada ni, menggabungkan tourism, education dan juga dengan agrotourism. So itulah konsep yang kita cuba lakukan di Sungai Galah ini, mempunyai elemen-elemen darat, air dan juga mempunyai faktor-faktor persekitaran yang natural, dan permainan-permainan tradisional cuba kita hidupkan kembali. Kawasan yang kita ada ni lebih kurang 670 ekar. Di peringkat yang pertama ini kita ada 9 buah chalet, 9 campur 1 rumah kutai dan 10 buah chalet di kelompok yang pertama. Dan kita akan bina lebih kurang 20 lagi di kelompok-kelompok yang berbeza dengan tarikan-tarikan berbeza. Menariknya, Patro juga memberikan peluang pekerjaan dan pendapatan sampingan kepada penduduk setempat melalui penyertaan ladang buah-buahan milik mereka ke projek Patro. Nasib ibu tunggal di daerah ini juga lebih terjamin kerana mereka dapat melibatkan diri secara langsung dengan pelbagai pekerjaan di sini. Baiklah, ini adalah antara aktiviti yang terdapat di Patro, iaitu membuat keripik daun kunyit. Dan proses ini dikendalikan oleh ibu-ibu tunggal yang tinggal di daerah sini. Kak, boleh sebut hai ke kamera? Hai. Sungguh meriah, dan yang menariknya, kakak-kakak ni semua datang ke sini daripada pukul 7 pagi hingga pukul 1 petang. Okey Kak, ni dah boleh ya? Yang singgah dekat border kanan, border kanan. And evening in Paris. Kalau tuan ke negeri lah semua. Jadi di sini juga pengunjung berpeluang untuk merasai sendiri pengalaman membuat telur asin. Jadi kalau anda lihat, ini adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat telur asin. Daripada telur itik, dan bancuhan pertama adalah air yang dicampur dengan tanah merah dan juga garam. Dan ini adalah sekam padi yang telah dibakar. Dan di sebelah sana pula ya Datuk, di sebelah Datuk ni pula adalah acuan yang sama, tapi yang ni bancuhan kedua adalah lebih cair sedikit dibandingkan dengan bancuhan yang pertama yang lebih pekat. Betul Datuk? Betul. Okey ke Datuk? Dah expert Datuk, boleh lah. Bolehlah saya kerja sini. Boleh duduk full time. Dengan kepelbagaian aktiviti yang ada di Perak Agrotourism Resort ini atau Patro, percutian anda pastinya akan terisi dengan pengalaman baru yang cukup menyeronokkan. Namun, jika menginginkan sedikit kelainan seperti bermalam di atas bot sambil menyusuri tasik yang meluas, saya cadangkan anda untuk ke Pulau Banding, Royal Belum Rainforest. Jika anda memulakan perjalanan dari Kuala Lumpur, ia mengambil masa lebih kurang 5 jam untuk sampai ke sini kerana ia terletak melepasi Pekan Gerik. Berkeluasan 300,000 hektar, Royal Belum Rainforest adalah antara hutan simpan terbesar di semenanjung Malaysia yang masih belum diterokai. Pengalaman bermalam di atas bot sambil ditemani cahaya terang bulan pastinya tidak akan dilupakan. Selain itu, kami juga berpeluang untuk menziarahi perkampungan orang asli. Ada 2 puak orang asli di sekitar Tasik Temenggur Royal Belum ini, iaitu Puak Jahai dan Puak Temiar. Perkampungan aman damai yang kami ziarahi ini diduduki oleh Puak Jahai.
juga melakukan aktiviti meredah hutan atau jungle trekking dan merasai pengalaman mandi bersama ikan di Santuari Ikan Sungai Ruok, Royal Belum. Air terjunnya yang laju, sejuk dan jernih sungguh mengasyikkan. Sekali-sekala, kita perlu lari dari hiruk pikuk kota dan bersatu dengan alam untuk merehatkan badan dan minda. Sebut sahaja Batu Gajah Perak, pastinya nama Istana Kelly atau Kelly's Castle akan disebut sebagai tempat tarikan utamanya. Istana lama yang mulai dibina pada tahun 1905 ini terus kukuh berdiri di puncak bukit. Malah, keadaan fizikalnya makin bertambah baik hasil aktiviti konservasi yang telah dilakukan ke atasnya. Jika mahu disingkap sejarah pembinaannya, ramai yang menyatakan Istana Kelly itu ibarat Taj Mahal Malaysia. Kerana seperti mana bangunan bersejarah di Agra, India itu, Istana Kelly dikatakan dibina sebagai manifestasi cinta seorang suami kepada isterinya. Jika Taj Mahal dibina sebagai lambang cinta Shah Jahan kepada Mumtaz Mahal, Istana Kelly pula dibina atas rasa kasih dan sayang William Kelly Smith kepada isteri beliau, Agnes. Kaya dengan sejarah, ditambah pula dengan keunikan seni benanya, Kelly's Castle semestinya sebuah tempat yang harus dilawati di Perak. Saya kini berada di Pasar Karat atau kalau orang Ipoh terutamanya, panggil sebagai Pasar Loken. Dan jikalau anda adalah penggemar barangan antik, di sini adalah tempatnya kerana di sini ada pelbagai jenis barangan antik yang boleh anda cari. Pasar Loken atau Memory Lane ini beroperasi hanya pada hari Ahad dan setengah hari sahaja, bermula seawal jam 6.30 pagi dan tutup pada jam 1 tengah hari. Pasar Loken bukan sahaja menjadi tumpuan penduduk setempat, malah turut mencuri hati pelancong luar negara juga. Perjalanan kami diteruskan pula ke Sayong untuk melawat perusahaan Labu Sayong. Antara kraftangan yang terkenal di Perak adalah Labu Sayong dan Labu Sayong digunakan untuk menyimpan air di dalamnya. Banyak faedah yang boleh didapati daripada air yang disimpan di dalam Labu Sayong. Antaranya, ia dikatakan dapat menyejukkan badan selain dikatakan juga dapat menyembuhkan demam panas. Baiklah, ni adalah antara proses untuk membuat labu sayong iaitu proses membentuk. Dan sebenarnya ni kali pertama saya mencuba untuk membuat labu sayong walaupun saya orang Kuala Kangsar Perak. Dan sebenarnya ia agak susah, nampak macam mudah. Tapi itulah, kena ada kepakaran barulah boleh jadi labu sayong. Kuala Kangsar sememangnya terkenal dengan laksa buatan sendirinya yang cukup enak. Suatu kelainan yang diperkenalkan oleh laksa pokok limau ialah laksa telur goreng atau turut dikenali sebagai laksa sarang telur. Kebiasaannya, laksa dimakan bersama telur rebus tetapi tidak di sini. Kuah laksa yang pekat dan rasanya yang masam dan pedas dimakan bersama telur goreng. Ternyata, keenakan laksa telur goreng cukup memikat hati pelanggan yang tidak putus datang ke sini untuk menjamu selera. Sudah menjadi satu kemestian bagi pengunjung yang datang ke Ipoh untuk mencuba nasi kandar beratur yang juga dikenali sebagai nasi vanggay. Waktu tengah hari adalah waktu puncak bagi pengunjung menikmati juadah nasi kandar di sini. Bukan sahaja perlu beratur, malah sukar untuk mendapat tempat duduk. Menariknya restoran ini ialah pelanggan yang mengunjungi terdiri daripada pelbagai bangsa. Bagi penggemar nasi kandar, bolehlah mencuba nasi kandar di sini. Memang menyelerakan. Selain daripada nasi kandar, taufu fah dan air kacang soya juga antara yang harus dicuba jika anda berkunjung ke Ipoh. Funny Mountain, salah sebuah kedai yang terkenal dengan taufu fah dan air kacang soya di Bandaraya Ipoh ini. Keharusan teksturnya menjadi tarikan pelancong mahupun penduduk Ipoh sendiri.
Keenakan taufufah dan air kacang soya di sini membuatkan pelanggan pasti berkunjung semula. Mencuburi bidang pakaian untuk majlis-majlis rasmi kerabat-kerabat diraja, especially untuk negeri Perak. Pereka fashion Datuk Razwan Razwil tak perlu diperkenalkan lagi. Rekaannya yang teliti dan berseni menjadi pilihan ramai golongan kenamaan dan keluarga diraja, terutamanya keluarga diraja Perak. Terletak di Bandar Kuala Kangsar, Perak, tersergam indah Galeri Sultan Azlan Shah yang menghimpunkan pelbagai koleksi peribadi baginda dan keluarga diraja untuk tatapan umum terutama rakyat negeri Perak. Bagi pereka terkenal Datuk Razwan Razwil, Galeri Sultan Azlan Shah begitu dekat di hatinya kerana kebanyakan busana diraja hasil sentuhannya turut dipamerkan di galeri ini. Mencuburi bidang pakaian untuk majlis-majlis rasmi, menteri-menteri pembabitan bidang fashion juga melibatkan saya mengenali banyak pelanggan-pelanggan royalty ataupun kerabat-kerabat diraja, especially untuk negeri Perak juga sebab saya orang Perak kan, saya rasa macam begitu teruja untuk menghasilkan mendata rias ataupun membuat cipta pakaian diraja ataupun istana-istana di seluruh Malaysia lah, alhamdulillah. Berpengalaman lebih 20 tahun dalam rekaan fashion menjadikan beliau yakin dan berani dalam mereka busana untuk golongan diraja. Bagi Razwan, beliau sangat teruja dan terharu melihat setiap koleksi pakaian yang dipamerkan di galeri ini adalah hasil sentuhan beliau sendiri. Kita buat 6 pasang pakaian. Masa nikah kita pakai tata rias menggunakan lace dan sebagainya. Sebab pada tahun tu perincian Swarovski, diamond, heavy beading adalah begitu popular. Persandingan selalunya mesti songket lah. Persalingan diraja kalau tidak songket macam tidak sah. Dulu pun songket pun dipakai oleh kerabat-kerabat diraja. Songket adalah bukan pakaian ataupun fabrik basahan. Memang fabrik diraja ataupun untuk kerajaan ataupun adat-adat istiadat. Bekerjasama dengan Tuanku Zara Salim, Permaisuri Zara Salim, alhamdulillah Tuanku pun memberikan kerjasama yang mengambil berat, yang mana kita mula buat sketching, drawing dan sebagainya. Dari situ kita lebih mengenali rapat Tuanku Zara, and then saya mula mengenali kerabat-kerabat diraja lain seperti anak-anda almarhum Sultan Azlan. Begitu juga kita buat Tuanku Permaisuri Bainun. Pengalaman membuat beberapa persalinan diraja ketika pertabalan Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Shah dan Permaisuri Zara Salim sangat mengujakan beliau. Baju pertabalan itu adalah baju memakai songket, songket sedondong. Songket itu ditempah di negeri Terengganu. Tradisi negeri Perak adalah mirip kepada pakaian Aceh, sedikit Aceh dan sebagainya sebab ada hubungan dengan Aceh dan sebagainya dari masa zaman dulu. So Perak masa pertabalan adalah kebaya labur atau kebaya panjang berkerongsang 3, lepas tu baru ada bintang-bintang kebesaran dan sebagainya. As a designer kita nak adalah juga we tambah trademark ataupun perincian dan sebagainya untuk pakaian itu kita buat ada sedikit trimming lace, trimming beading, sequin dan sebagainya lah. Tuanku begitu simple ataupun tertib ya. Suka pakaian yang warna-warna pastel ataupun warna lembut. Kalau kita lihat Tuanku
memakai baju kurung atau kebaya dan sebagainya, di waktu pagi, petang, banyak yang pastel colour, very light pastel, sesuai dengan skin ataupun skin tone Tuanku Zahra Salim lah. Pakaian-pakaian Tuanku Zahra dulu juga adalah pakai lace-lace dan sebagainya, adalah banyak juga dihadiahkan oleh almarhum Sultan Azlan. Masa tu Sultan Azlan Shah kan, banyak lace-lace yang dihadiahkan oleh almarhum Sultan. Ya. So bekerjasama juga memberikan saya tidak ada kelonggaran sangat, tapi cita rasa yang kuat, tinggi juga, yang mana saya kena bagi design, propose design dengan cutting ataupun siluet yang cantik, tidak terlalu ketat atau longgar. Lepas tu kita juga kena menitik beratkan kesopanan pakaian itulah. Anak jati Kuala Kangsar ini amat berbangga apabila berjaya menambat hati pasangan diraja setiap kali beliau menyempurnakan busana diraja yang disayangi. Tekat adalah hasil kraftangan yang menjadi kebanggaan rakyat Perak. Tekat adalah seni menenun benang emas di atas kain dasar jenis baldu. Dan asal-usul tekat dikaitkan dengan pakaian, persalinan dan alatan diraja pada masa dahulu. Tekat benang emas atau sulaman emas adalah warisan kesenian dan keindahan hasil tangan yang dijadikan sebagai seni kraftangan Malaysia. Keistimewaan tekat negeri Perak adalah sulaman benang emasnya ditekat tangan sepenuhnya. Berpengalaman hampir 40 tahun, minat Azizah Adam atau mesra dipanggil Kak Zah dalam menghasilkan seni tekat warisan Perak ini tidak pernah terhenti. Bagi Kak Zah, reka bentuk serta kehalusan tekat memerlukan cara dan kepakaran tersendiri. Pengalaman saya dah 37 tahun dalam tekat ni, dah banyak saya belajar lah dan mengenai mutu jahitan, dan juga kepada anak-anak murid saya pada generasi baru, saya dah turunkan segala ilmu macam mana nak jahit dengan teliti. Kalau macam corak-corak yang tradisional yang bunga lama-lama tu, kita lembutkan lagi lah dengan cita rasa designer kita yang ada. Kita cuba macam bunga kekwa tu, kita akan jadi dia kerawang, jadi nampak lebih lembut lah kan. Seni kraft tekat Azidar Enterprise antara yang popular di Kuala Kangsar ini dan menjadi tumpuan pelancong dalam dan luar negara. Bahan yang saya dapat selalunya daripada pihak istana, ada badan kerajaan, golongan-golongan VIP memang banyaklah kan. Kipas kecil yang saya buat ni untuk Majlis Perbandaran Ipoh untuk dibuat cenderamata. Untuk kipas kecil yang saya tengah buat ni mengambil masa lebih kurang dalam 2 hari. Dan kalau untuk set cadar mengambil masa dalam 2 bulan. Motif-motif yang selalu digunakan ialah motif bunga-bungaan. Yang terkenalnya ialah bunga kekwa, bunga raya, bunga padi dan awal arat. Corak bunga delima yang paling saya rasa mencabar untuk diri saya buat. Sebab bunga tu kalau saya nak bagi kat anak-anak saya ataupun dekat orang-orang saya pun dia orang takkan buat. Takat ni saya seorang je yang buat bunga delima tu. Dia orang tak berani buat sebab bunga dia tu rumit sikit. Macam dari segi design dia ni kan, mempulur dia ni. Kalau dulu kita tebuk dengan tangan, manual kan. Tapi dengan adanya laser, bahan yang digunakan untuk menebuk, kita gunakan mounting board dan elephant board. Dengan adanya laser, memudahkan sikitlah proses kerja kita. Kain alasnya kita selalu guna baldu kan. Tapi sekarang ni, kita boleh guna pada kain-kain lain juga. Macam kain tenun, kita pernah guna atas songket, kita pernah guna atas satin yang tebal, atas batik pun kita ada buat. Dahulu, koleksi tekat ini dimiliki oleh golongan diraja atau dermawan sahaja. Namun, pada masa kini, tekat mampu dimiliki umum. Melihat cara sulamannya yang begitu rumit dan memerlukan ketelitian, tidak hairanlah koleksi tekat ini boleh mencecah ribuan ringgit. Harga dia mengikut design, reka corak dia kan. Kalau dia simple tu, kalau set cadar lebih kurang harga dalam 7-8 ribu.
Yang paling mahal sampai boleh pergi 25,000. Minatnya turut dikongsi bersama anak perempuannya, Nur Faizatul Fazleha, yang menganggap seni tekad ini sesuatu yang unik dan perlu dipertahankan. Tekad ni memang patut pun dikembangkan ataupun diperkenalkan sebab menggunakan tekad boleh dibandingkan dengan songket dan juga tenun di Terengganu. Tekad ni memang agak ke belakang sikit sebab tak banyak orang yang tahu. Orang Perak sendiri pun tak tahu apa tu tekad. Jadi dengan adanya banyak macam kelas ke ataupun banyaknya promosi, saya rasa tekad ni boleh kita kembangkan lagi setaraf dengan kraf-kraf lain. Dengan adanya generasi baru yang mendalami ilmu tekad ini, memberi perkembangan yang positif kepada seni warisan Perak. Bagi anda yang ingin menikmati keindahan suasana alam semula jadi dan keindahan batu kapur yang memukau, The Banjaran Hot Springs Retreat menjadi pilihan untuk tempat penginapan yang mewah dan mendamaikan. The Banjaran juga terkenal dengan pelbagai rawatan spa dan meditasi khas buat pengunjung yang menginginkan percutian santai. Konsep di sini menitik beratkan kesihatan dan kesejahteraan tubuh. Selain itu, anda juga berpeluang untuk merasai sendiri keindahan alam semula jadi dengan bunyi unggas, air terjun, tumbuh-tumbuhan yang menghijau. Selain itu, di sini juga ada menyediakan rawatan spa dan gua untuk bermeditasi. Selain mempunyai pemandangan yang menakjubkan, anda juga boleh meneroka keindahan alam semula jadi, bukit batu kapur yang menarik dan guanya yang unik. Tenteramnya rasa. Baiklah, antara aktiviti yang anda boleh lakukan di Banjaran Hot Springs ni adalah dengan merehatkan minda dan mententeramkan jiwa di Gua Kristal kerana kristal dikatakan dapat membantu dalam memberi ketenangan kepada diri kita. Saya dilahirkan di Pangkor, Datuk dilahirkan di Pangkor. Di waktu itu saya mengajar. Mahu tak mahu mesti juga terserempak. Ya. Siapakah lelaki itu? Seorang yang merendah diri dan bersederhana dan sentiasa disenangi oleh ramai orang, isteri kepada Menteri Besar Perak, Datin Seri Saripah Zulkifli, adalah simbol kekuatan kepada Datuk Seri Zamri Abdul Kadir. Secara eksklusif, kita bersama dengan pasangan sehati sejiwa ini untuk berkongsi kisah yang cukup memberikan inspirasi. Pulau Pangkor, sebuah pulau indah di negeri Perak, menyimpan banyak kenangan pahit dan manis buat menteri besarnya, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan isteri Datin Seri Saripah Zulkifli. Dilahirkan dan dibesarkan di Pulau Nelayan ini, kedua-duanya ditakdirkan bertemu, bersahabat, bercinta dan akhirnya disatukan sebagai suami isteri. Saya dilahirkan di Pangkor, Datuk dilahirkan di Pangkor. Jadi Pulau Pangkor ni tidaklah sebesar mana dan komuniti Melayu pun tidaklah seramai mana. Jadi mahu tak mahu mesti juga terserempak ya. Jadi
pertama kali saya rasa kenangan yang betul-betul saya lihat Datuk ialah di padang sekolah bila Datuk menyertai pertandingan larian dan saya lihat ramai sangat peminat Datuk. Dan siapakah lelaki itu? Yang betul-betul berkomunikasi lah sebenarnya. Itu masa dalam keadaan kita pandang, saya pandang dia, dia pandang saya kan. Kita pun ingat dia senior di sekolah, hebat di Padang kan. Sebab Datuk adalah ahli sukan yang sangat terkenal. Di mana-mana sekolah pun Datuk belajar. Saya rasa mula berkomunikasi apabila saya di tingkatan 5 dan Datuk masa itu sedang menunggu panggilan untuk sambung belajar di universiti. Di waktu itu saya mengajar untuk sementara menanti masuk ke universiti dan untuk memberi semangat kepada anak-anak nelayan supaya mereka juga berjaya macam mana saya berjaya dan begitu juga saya mahu mereka berjaya. Kami melalui adik Datuk yang sebaya dengan saya dan kelasmate saya, mohon Datuk buat kelas tuition untuk kami. Masa itulah mulanya first time lah, kali pertama bercakap dengan Datuk. Waktu saya mengajar waktu itu pun saya melihat pelajar ini agak istimewa. Dan bukan hanya disebabkan oleh kepandaian beliau tetapi juga aspek-aspek yang lain. Sejak di bangku sekolah lagi, Datuk Seri Zamri aktif menulis. Ketika itu, artikel penulisannya banyak dipaparkan di dalam media tempatan, malah menerusi penulisannya itu jugalah membuatkan Datin Seri jatuh hati. Saya suka baca surat khabar. Dalam surat khabar itu saya melihat tulisan, artikel yang ditulis oleh Zamri Abdul Kadir. Dan saya ikuti semua tulisan Datuk. Dari situ saya sangat mengagumi beliau. Pertama sudah tentulah sebagai pembela nelayan Pulau Pangkor. Idealism beliau untuk menjadi pembela itu tadi menyebabkan saya rasa sangat-sangat ingin mengenali beliau. Bahkan bila saya masuk universiti, saya mengambil kursus rancangan penulisan kreatif dan deskriptif untuk kononnya untuk menjadi penulis seperti beliau. Itulah yang menyebabkan saya jatuh hati kepada idealism perjuangan beliau. Sebab tu bila Datuk membuat keputusan untuk menjadi wakil rakyat, perkara itu bukanlah sukar untuk saya terima. Memang saya mahu suami saya membela nasib rakyat. Dilahirkan dalam keluarga nelayan yang serba kekurangan, Datin Seri Saripah mengakui kehidupannya sekeluarga ketika itu terlalu sukar. Saya juga adalah anak nelayan dan pada tahun 80-an saya membesar dengan melihat kesusahan nelayan. Bila kita pergi sekolah kita tahu betapa ayah kita profesionnya ialah bertarung nyawa di lautan. Bila angin kuat ribut, saya lihat mak saya sedih. Sudah tentulah kesedihan itu ialah kerana belum tentu lagi suaminya akan pulang. Berkahwin pada 1 November 1987, Datin Seri Saripah memikul tanggungjawab sebagai isteri Menteri Besar Perak pada 6 Februari 2009. Maka bermulalah fasa baru dalam kehidupan beliau. Sentiasa memberi sokongan dan menyokong aspirasi perjuangan suaminya, Datin Seri Saripah tidak pernah ketinggalan setiap kali suami melawat ke pulau kelahiran mereka. Ini ikan kegemaran saya seisi keluarga. Betul tak? Ikan apa ni, Tok? Ikan nyok-nyok. Dia panggil ikan nyok-nyok, ikan ni ataupun bawal emas. Dia bawal emas tu. Untuk keluarga saya, sebab saya dibesarkan di Pulau Pangkor, Datuk pun dibesarkan di Pulau Pangkor, kami hanya makan ikan dari Pulau Pangkor. Bergelar isteri Menteri Besar tidak pernah mengubah sikap dan tanggungjawab beliau sebagai isteri dan ibu. Beliau masih melakukan sendiri kerja-kerja rumah seperti mengemas dan memasak.
makan, tapi sangat juga memilih makanan. Memilih tu maksud saya, Datuk hanya makan makanan yang sedap. Tapi sedap tu bukanlah mesti makanan yang mewah. Kadang-kadang makanan yang simple, yang ringkas, asalkan sedap, Datuk boleh makan. Contohnya Datuk boleh makan ubi kayu rebus. Sebagai isteri saya bernasib baiklah bila suami suka makan makanan yang ringkas. Hampir 30 tahun berumah tangga, pasangan ini masih kekal romantis. Malah Datin Sri ada petuanya sendiri bagi mengekalkan kebahagiaan mereka suami isteri. Saya memang suka berkongsi makan dan minum dengan suami. Lebih-lebih lagi apabila makan lebihan suami dari sejak mula kahwin sampai sekarang. Datuk minum air, saya akan minum air lebihan Datuk. Dengan niat saya akan jadi isteri solehah. Ibu kepada 5 cahaya mata ini dan telah pun dikurniakan seorang cucu, Datin Sri Saripah mengakui semenjak berperanan sebagai isteri Menteri Besar, dia perlu banyak berkorban, perlu kuat dan belajar berkongsi bersama rakyat. Dalam hal ini saya tak bolehlah pentingkan diri sendiri. Saya tahu bila suami saya menjadi wakil rakyat, saya perlu berkongsi suami saya dengan rakyat. Saya perlu kuat untuk mendukung aspirasi perjuangannya supaya beliau tidak berada dalam keadaan kesedihan dan sentiasa bersemangat untuk menjalankan tugas. Begitu juga saya berperanan untuk memahamkan anak-anak, merelakan ayah mereka terus dapat menjalankan tugas sebagai Menteri Besar dengan baik. Itulah doa saya sebenarnya. Setiap kali saya berdoa, bahkan kalau saya pergi mengerjakan umrah pun doa saya tak lekang-lekang adalah supaya suami saya jadi pemimpin yang adil. Dalam banyak-banyak pertandingan Tini pernah ceburi dan bertanding adalah Miss Perak Tourism lah. Sebabnya dalam pertandingan tu hanya 2 orang saja Melayu. Yang lain semua Cina dan juga India. Suasana yang segar dan nyaman tanpa sebarang pencemaran udara dan bunyi begitu mendamaikan. Dikelilingi oleh kehijauan pepohon serta persekitaran kampung yang asli begitu menenangkan. Persekitaran yang asli diwujudkan agar suasana kampung itu dapat dirasai oleh pengunjung di Suka-Suka Lake Retreat. Di sini kita ada beberapa buah rumah lama yang kita pasang semula di sini. Macam sini kita ada daripada Sayong dan juga daripada Selama dan juga daripada Lenggong. Okay, kita sebenarnya bersebelahan dengan Tasik Cendroh. Di sini, anda dapat meluangkan masa bersama keluarga dan sanak saudara dengan melakukan pelbagai aktiviti yang telah disediakan. Aktiviti kita ada berkayak, kemudian naik bot, memancing dan juga kita bagi mereka pilihan kalau nak pergi air terjun ataupun ke museum. Selain aktiviti yang tersedia, pengunjung juga dapat merasai sendiri pengalaman suasana desa di rumah inap di sini. Setiap sudut yang terdapat di rumah ini membawa kita mengimbau kembali kehidupan di kampung.
Selain menghirup udara segar desa, ianya pasti dapat merehatkan minda pengunjung yang berkunjung di sini. Sinonim dengan gelaran Ratu Kebaya di kalangan masyarakat Perak, gadis yang berusia 20 tahun ini mempunyai personaliti menarik dengan imejnya tersendiri. Amy Nurtini Abdul Aziz, seorang gadis yang berani. Dia juga gemar berada di atas pentas. Sejak berumur 4 tahun, dia mula aktif dengan pementasan dan berpidato di sekolah. KBJ Ratu Kebaya dekat Kompleks Bukit Jambul, Penang. Dan dekat situ, Tini je satu-satunya orang yang wakil pada Perak. Dan daripada semifinal sampailah final, alhamdulillah Tini dapat nombor 1 dan juga dapat satu lagi title sampingan iaitu masa semifinal Miss Batuba daripada Lompang Hotel Penang. So kat situ macam kebanggaan jugalah sebab kita sebab banyak yang masuk daripada Thailand, daripada Penang, merata-rata negeri dan Tini daripada Perak. So macam bangganya. Dan Tini juga adalah salah seorang pada Miss Malaysia Kebaya Ambassador. Sering kali merangkul juara dalam pertandingan yang diceburi sehinggakan Amy Nurtini dipanggil oleh pelancongan negeri Perak untuk membuat pengacaraan dan mempromosikan tempat-tempat menarik negeri Perak. Dalam banyak-banyak pertandingan Tini pernah ceburi dan bertanding adalah Miss Perak Tourism lah. Sebabnya dalam pertandingan tu hanya 2 orang saja Melayu. Yang lain semua Cina dan juga India. India seorang dan lagi seorang lagi Chindian. So kat dalam satu pertandingan tu kita orang macam adik-beradik tahu, walaupun kita orang berbilang kaum, banyak mengenai Perak yang kita orang belajar. Tempat yang orang tak pernah tahu tapi kita tahu. So bila akan datang, orang datang Ipoh macam kat mana yang best Ipoh, Perak. So at least kita dah tahu, kita boleh bawa orang pergi melawat. Mana tumpahnya kuah kalau tidak ke dalam nasi? Mewarisi bakat peragawati daripada ibunya, Salimi Morah Ali yang juga bekas Ratu Batik pada suatu ketika dahulu. Bagi Tini, ibu sebagai inspirasinya dan banyak memberi semangat dan dorongan dalam kerjaya peragaan ini. Join Miss Icon Pageant International Malaysia 2016 under Kuala Lumpur Chamber of Commerce dekat KL dan alhamdulillah daripada top 35 ke top 15 dan akhirnya Tini dapat tempat pertama untuk kategori wanita dan juga Tini dapat 2 lagi subsidiary title iaitu Best Catwalk dengan Most Favourite. Gadis kelahiran Tambun Perak ini selain model, dia juga menguruskan legasi bisnes ibunya yang mempunyai akademi salon dan spa. Sebagai perunding perkahwinan, salon dan spa, bagi Tini dia banyak menghabiskan masa dengan ibunya di butik. Bidang peragaan adalah sebagai sampingan dan hobinya sahaja. Modeling dan juga kerja bisnes ni kita kena pandai bahagilah. Sebab tu Tini kata Tini hanya buat as part time. Bila Tini free, tak ada appointment dengan customer, tak ada booking dengan customer, baru Tini boleh buat macam modeling and join contest. Kalau macam ada, memang Tini akan ambil lah. Tini fokus more on kedai. Dan juga kebanyakan customer, diorang akan buat appointment. So bila diorang nak buat appointment, Tini tahu dah time-time, date-date yang memang Tini takkan free. So, ada seorang supermodel Malaysia yang memang Tini minat. Nama dia pun macam nama Tini. Itu Tini Big Baby. Sebab dia memang sangat-sangat tinggi. Walaupun dia dah berusia tapi dia tetap maintain, dia tetap jaga. Orang tak tahu pun umur dia yang sebenar. Dan cara dia bawa diri dia bila datang pentas memang sangat-sangat memukau. So, siapa kata orang Malaysia tak boleh nak bawa nama Malaysia di pesada dunia? Sedangkan dia pun dah sekarang dekat luar negara bawa nama kita dalam bidang fashion. So, itu impian Tini sebenarnya. Dengan pengalaman yang ada berserta dengan minatnya dalam dunia peragaan, memberi pakej lengkap pada Tini untuk melangkah ke pentas antarabangsa. Sekian sahaja episod istimewa Nona di negeri Perak Daul Rizwan. Diharapkan paparan selama 1 jam sebentar tadi telah memberikan manfaat yang berguna kepada anda seisi keluarga. Sejujurnya, saya sebagai anak jati Perak merasa cukup berbangga kerana dapat berkongsi pengalaman yang cukup manis dan bermakna ini selama beberapa hari tim Nona berkampung di negeri kelahiran saya ini bersama anda semua. Baiklah, jumpa lagi minggu depan. Saya Uyaina Arsyad. Bye!